Situasi perbatasan Indonesia-Malaysia kembali memanas setelah langkah terbaru yang diambil pemerintah Indonesia di kawasan strategis Ambalat. Penempatan rudal balistik di Kalimantan Timur yang jaraknya tidak jauh dari perairan sengketa tersebut langsung memicu reaksi keras dari Parlemen Malaysia. Tidak hanya itu, modernisasi kapal perang Indonesia yang disebut-sebut diproyeksikan untuk menjaga wilayah laut dekat Ambalat semakin mempertegas komitmen Jakarta menjaga kedaulatan. Informasi penempatan rudal ini pertama kali mencuat di media pertahanan internasional, disertai foto-foto yang menunjukkan sistem peluncur rudal strategis tengah diuji coba. Sumber militer Indonesia menyebutkan bahwa sistem tersebut adalah bagian dari program modernisasi pertahanan nasional yang menitik beratkan pada keamanan wilayah perbatasan dan titik rawan sengketa. Seiring dengan itu, salah satu kapal perang utama TNI AL juga mendapatkan upgrade sistem persenjataan dan radar terbaru. Kapal ini diproyeksikan untuk beroperasi di sekitar Laut Sulawesi, termasuk perairan Ambalat. Modernisasi ini mencakup kemampuan serangan jarak jauh, sistem deteksi kapal selam, dan teknologi komunikasi yang lebih aman. Ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Memang benar, saya pun tengok dalam TikTok menakutkan. Seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tekan soalan berhubung kebarangkalian cadangan joint development dengan Republik Indonesia di Blok ND6 dan juga ND7 yang terletak di perairan Laut Sulawesi. Dan saya betul izinkan juga saya menjawab soalan daripada Yang Berhormat Tanum. Bersama. Yang Berhormat Tan Sri Petua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini daripada rujukan kawasan ambang batas laut ataupun ambalat yang digunakan oleh pihak Indonesia. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendidikan bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi, jangan guna Ambalat, kerana Ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya permohonan. Tan Sri Petua, latar belakang dan status pertindihan tuntutan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kawasan blok ND6 dan ND7 ini merujuk kepada kawasan dalam Peta Baru Malaysia 1979. Ini diperkokohkan lagi dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang berkaitan dengan keputusan Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 yang memberi kedaulatan kedua buah pulau tersebut kepada Malaysia. Keputusan mahkamah tersebut Tan Sri Petua secara langsung mengabsahkan hak kawasan maritim Malaysia yang diunjurkan dari kedua buah pulau tersebut. Kawasan ND6, kawasan ND7 ini lah yang dipertikaikan, yang dituntut oleh pihak Indonesia. Rundingan perbatasan sepadan maritim antara Malaysia dengan Indonesia Tan Sri Petua dilaksanakan melalui mekanisme mesyuarat teknikal bagi perbatasan sepadan maritim antara kedua-dua buah negara dengan izin Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between Malaysia and Republic of Indonesia yang ditubuhkan sejak 2005 lagi. Mesyuarat teknikal ini melaporkan kepada Suruhanjaya bersama kedua hala Joint Commission for Bilateral Cooperation peringkat Menteri Luar dan seterusnya rundingan tahunan di peringkat kedua pemimpin. Tindakan Kerajaan Persekutuan. Kerajaan telah merancang beberapa langkah strategik bagi menangani isu ini, Tan Sri Petua. Nombor satu, memutamatkan sepadan maritim dengan Indonesia secara aman melalui mekanisme diplomatik, undang-undang dan teknikal yang disepakati.
Nombor dua, memastikan penglibatan kerajaan negeri Sabah dalam sebarang keputusan berkaitan kawasan yang bersepadan atau memberi kesan langsung kepada Sabah. Dan yang ketiga, melindungi kepentingan strategik dan keselamatan negara, khususnya berkaitan hak sumber asli, kawasan perairan, kawalan perairan dan juga pengurusan zon ekonomi eksklusif. Dalam semangat hubungan baik dua hala, Tan Sri Ketua dan kerjasama serantau Malaysia-Indonesia bersetuju bahawa usaha penyelesaian pertikaian ini tidak seharusnya menjejaskan keakraban dan hubungan strategik antara kedua buah negara, serta perlu dilaksana berdasarkan prinsip saling menghormati dan perundingan secara damai. Kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Indonesia pada 27 Jun 2025 berhubung dengan cadangan pembangunan bersama di Laut Sulawesi adalah merujuk kepada perkara yang masih lagi, saya sebut sini, yang masih lagi di peringkat pertimbangan awal. Kedua-dua pihak masih meneroka keberangkalian kerjasama tersebut dan sememangnya belum lagi dimuktamadkan. Ini merupakan usaha-usaha awal kedua-dua pemimpin dalam mencari penyelesaian terbaik bagi kedua-dua buah negara. Buat masa ini, Tan Sri Yang Pertua, tidak ada apa-apa perkara yang diperincikan lagi oleh kedua-dua buah negara. Walau bagaimanapun, seperti saya nyatakan tadi, perkara ini masih dalam perincangan awal dan sebarang keputusan yang diambil perlulah memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Tan Sri Pertua, dalam menyelesaikan isu persepadan maritim Malaysia-Indonesia, Kerajaan Persekutuan sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Sabah dalam proses perundingan dan perbincangan tersebut. Wakil Kerajaan Sabah turut dilibatkan dalam mesyuarat berkaitan serta rundingan teknikal persepadan maritim di antara Malaysia dan Indonesia. Dalam hal ini, Kerajaan Persekutuan sentiasa mengambil serius pandangan dan pendirian Kerajaan Sabah dalam memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan Malaysia sentiasa terpelihara. Perbincangan berkaitan sepadan maritim adalah berlandaskan prinsip perundangan dan teknikal yang dilakukan secara teliti, cermat dan berhemat. Tan Sri Ketua, kerajaan terus komited untuk memperhalusi dan mencari kesepakatan mengenai perkara ini melalui mekanisme rundingan sedia ada dan memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara, termasuklah kepentingan negeri Sabah, akan sentiasa dipertahankan. Terima kasih. Baik, saya jemput Bertuah, dalam sidang kali ini saya kira kita sangat bertuah kerana isu ini telah pun berkali-kali dijawab baik daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, begitu juga dengan YB Sempurna selaku ketua saya yang telah memberikan pandangan dan cadangan, dan saya tidak mahu ulas panjang tentang hal itu. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, pertama sekali saya berpandangan bahawa walaupun apa perancangan kita kerajaan tentang Laut Sulawesi ini, yang paling penting saya rasa kita perlu ada pendirian yang jelas. Saya kira kita perlu muktamadkan secara tuntas tentang persempadanan maritime kita di zon ekonomi eksklusif dan pelantar benua kita, supaya kita perlu lakukan ini supaya sebelum apapun tindakan kita, dengan siapa kita mau kerjasama, apa planning kita, saya rasa kita perlu muktamadkan secara tuntas persempadanan maritime kita. Saya rasa itu langkah yang paling penting lah untuk mengelakkan kesangsian dan sebagainya. Dan kedua, kalau boleh ini saya minta YB Menteri juga bersetuju, adakah kerajaan bercadang untuk memberikan taklimat khusus untuk ahli-ahli Parlimen Sabah, baik juga yang terperinci juga dengan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah berkenaan kronologi tentang isu ini, supaya kita juga mendapat penjelasan. Contoh macam tuntutan suluh hari itulah, kita jelas apa yang isu-isu sensitif pun kita tahu, kita maklum, kerana kita adalah wakil rakyat yang sudah semestinya kita akan perlu menjawab kepada rakyat yang di bawah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sila Menteri. Terima kasih Ketua Belut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Nak dimuktamadkan itu memang kita punya keutamaan. Tapi nak muktamadkan rundingan terutamanya persepadanan maritim ini antara Malaysia dan Indonesia ini
dia merupakan satu perkara yang perlu dirundingkan supaya dua-dua pihak itu bersetuju. Kalau kita saja bersetuju, dia tak bersetuju, dia tak akan selesai masalah. Itu sebabnya Jawatan Kuasa Teknikal sentiasa saja berunding dan mereka memastikan supaya dalam perundingan tersebut hak dan hak kedaulatan dan hak kedaulatan negara, khususnya negeri Sabah, akan terus kita pertahankan seperti saya sebut tadi. Yang keduanya, Tan Sri Pertua, untuk pihak kementerian ataupun pihak Jabatan Maritim Kementerian Luar untuk memberikan taklimat kepada ahli-ahli Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Negeri Sabah. Tak ada isu, kita boleh cari tarikh yang sesuai untuk kita pastikan supaya semua pihak faham agar isu ini tidak terus dimainkan, isu ini tidak terus menjadi sebagai duri dalam daging, dan isu ini tidak menjadi sebagai bahan fitnah, terutamanya pilihan raya negeri yang akan berlangsung tak lama lagi. Jadi kita tidak mahu ia menjadi sebagai satu perkara yang boleh digunakan untuk kita orang kata mengelirukan rakyat, terutamanya rakyat di Sabah, rakyat di Sarawak. Jadi kalau nak berikan taklimat, kementerian bersedia untuk memberikan taklimat dan kita cari tarikh yang sesuai. Datuk Tan Sri Yang Pertua untuk kita taklimatkan semua, termasuk Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri di kedua-dua negeri tersebut. Langkah Indonesia menempatkan rudal balistik di Kalimantan Timur dan memperkuat kapal perangnya jelas merupakan strategi pertahanan yang kalkulatif. Pesannya sederhana, Indonesia siap menjaga kedaulatan wilayah kapan saja, di mana saja. Namun tantangannya kini adalah memastikan bahwa pesan tegas ini tidak berubah menjadi pemicu konflik. Di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara yang semakin rumit, menjaga keseimbangan antara kekuatan dan diplomasi akan menjadi kunci agar Ambalat tetap aman, bukan medan bentrokan.